Kita dah belajar semalam ataupun ayat yang kita sebut sekarang ni. Sifat orang beriman ialah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman tu sangat-sangat cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Jadi timbul persoalan, apa amalan yang boleh menjadikan kita cinta kepada Allah lebih daripada segala-gala? Ada lebih kurang, saya senaraikan ada lebih kurang 10. Ini penting ya. Sebab kalau kita hanya belajar teori saja, tapi praktikalnya tak ada, maka tak ke manalah apa yang ilmu kita dapat. Pertama ialah dengan selalu membaca, mentadabbur dan beramal dengan ajaran Al-Quran. Iaitu selalu, bukan baca saja, selalu membaca, mentadabbur dan beramal dengan ajaran Al-Quran. Maknanya kalau yang nombor satu dah tak ada, tak payah cakap lah. Tak payah mendakwa cinta Allah ataupun cinta Rasul. Bagaimana tu? Dengan kita baca dan tadabbur Al-Quran, kita akan dapat cinta Allah. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Allah kata kami turunkan Al-Quran ni adalah sebagai syifa. Jadi semua manusia ada masalah. Semua manusia lemah. Bila lemah dia perlu pada kekuatan. Bila ada masalah dia perlu pada rawatan. Allah berkata kalau nak rawatan, nak selesai masalah dengan Quran. Dan semua manusia nakkan rahmat Allah. Allah kata kami turunkan Al-Quran adalah sebagai syifa dan rahmat. Jadi kalau kamu tak baca dan tadabbur dan beramal dengan Quran, kamu tak mungkin dapat syifa daripada Allah dan tak mungkin dapat rahmat Allah dan tak mungkin dapat cinta Allah. Dan kata Ibnu Qayyim, kalau manusia tahu kepentingan, kebaikan mentadabbur Al-Quran, maka manusia akan habiskan masa dengan tadabbur Al-Quran. Dia tak ada masa nak buat benda yang lain. Kena faham, bila tadabbur Al-Quran bukan mesti baca je. Nabi pergi berjihad sebab apa? Sebab tadabbur lah. Nabi pergi berdakwah sebab apa? Sebab tadabbur lah. Nabi pergi cari orang miskin sebab apa? Sebab tadabbur lah. Maksudnya, kalau dia tahu kebaikan tadabbur, dia tadabbur je. Sebab dengan tadabbur, dia akan buat apa yang Allah suka sahaja. Dan kata Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kalau manusia suci hatinya, maka manusia tidak akan pernah jemu membaca Al-Quran. Apa makna jemu? Dia bukan baca 1 jam. Kalau baca 1 jam, jemu tu. Lepas baca 1 jam, nak baca lagi. Lepas baca, nak baca lagi. Bila tu? Kalau hati manusia bersih. Okey, jadi saya nak nasihatkan saya dan semua pelajar ni. Kalau betul nak cinta Allah, bagi masa lebih kepada Al-Quran. Perkara kedua, amalan kedua yang boleh mendapat cinta Allah, iaitu sentiasa taat dan mengikuti sunnah Nabi. Walaupun sekecil sunnah. Sebab apa? Sebab Allah bagi syarat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah kata pada Muhammad, aku nak bagi syarat ni. Siapa saja mendakwa cinta pada aku nak bagi syarat. Semua orang boleh mendakwa, tapi kalau tidak ada syarat ni, cintanya adalah cinta palsu. Begitu pada umat kamu, kalau betul mereka tuhibbunallah, cinta pada Allah, begitu mereka ikut aku. Bila ikut aku, yuhibbukumullah, Allah cinta kamu. Subhanallah. Allah jadikan syarat. Kalau nak cinta Allah, ikut Nabi. Jangan banyak songeh. Tak apa, Nabi tak larang. Tak, kena ikut. Yang Nabi buat. Yang Nabi tinggal. Itu makna ikut. Kamu akan dapat apa? Bukan 1 juta, bukan 1 bilion. Dapat lebih mahal daripada segala-gala, iaitu cinta Allah. Nombor 3, perbanyakkan amalan sunat. Sama ada solat sunat, sedekah sunat, puasa sunat. Kenapa? Sebab Allah sebut dalam satu hadis kursi. Hadis ini panjang. Cuma saya ambil bahagian yang sunat tu. Allah kata apa? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah kata, hambaku sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Nawafil. Dengan amalan sunat. Solat sunat duha, solat sunat witir, dengan sedekah sunatnya, dengan puasa sunatnya, dengan solat malamnya. Sampai apa? Allah kata, hatta uhibbahu. Sampai aku cinta pada dia. Jadi nombor 3, kalau nak cinta Allah, jangan tak solat sunat. Jangan cukup dengan solat fardu sahaja. Solat duha paling-paling kurang 4 paling kurang. Solat malam paling-paling kurang 4 ke? Lepas tu tambah dengan witir 3, 7. Kan? Lepas tu tambah lagi. Okey? Solat sunat 12 rakaat jangan tinggal. Kalau betul nak cinta Allah, jangan tinggal. Solat duha, jangan tinggal. Solat witir, kalau tak bangun malam pun, katalah kita tak larat nak bangun tengah malam, pastikan solat witir selepas isyak sebelum tidur. Paling-paling kurang 3 rakaat. Paling-paling kurang. Itulah semua tu amalan sunat lah. Apa dah? Yang Nabi wasiat pada Abu Hurairah kan? Solat duha, solat witir, kemudian puasa hari putih. Yang Nabi wasiat pada Abu Hurairah, puasa hari putih. Tak apa, kalau tak boleh hari putih, Isnin dan Khamis. Kalau tak boleh juga, Isnin saja. Sebenarnya itulah bukti kita nak cinta Allah tak? Oh, beratnya. Tapi
Bila kita cinta pada sesuatu, kita sebenarnya buat lebih berat daripada yang kita buat pada Allah. Betul tak? Kita cinta pada duit kan. Kita sanggup keluar pagi balik petang, lembek. Sampai ada 3 jenis penyakit lepas pencen kan. Nak dapat cinta Allah. Yang keempat, kena lazim berzikir pada Allah sepanjang masa. Apa dah? Zikir lepas solat. Yang kedua, zikir pagi petang. Yang ketiga, zikir dalam semua keadaan. Sebab Allah puji orang beriman yang cinta pada Allah, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang sentiasa berzikir pada Allah dalam semua keadaan, berdiri, duduk dan baring. Dan itulah Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yazkurullah fi kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah sentiasa berzikir pada Allah dalam semua keadaan. Semua keadaan. Jadi pertama, zikir lepas solat jangan tinggal. Sibuk macam mana jangan tinggal. Yang kedua, zikir pagi petang jangan tinggal. Kalau dah tinggal, kamu tak cinta Allah. Ataupun cinta kamu pada Allah dah kurang dah. Kemudian yang ketiga, zikir dalam semua keadaan. Apa dia? Lepas pakai baju, baca zikir. Keluar masuk rumah, baca zikir. Keluar masuk tandas, baca zikir. Hujan, baca zikir. Naik kenderaan, baca zikir. Jalan nak pergi ke masjid, ada zikir khas. Masuk keluar masjid, ada zikir khas. Apa lagi? Bila orang bagi makan pada kita, baca doa pada dia. Bila orang sakit, kita pergi ziarah dan baca doa dia. Bila orang mati, baca doa untuk orang mati. Semua jadi zikir pada Allah ni sambil kita tanda sebagai cinta pada Allah. Yang kedua juga cinta pada Nabi. Sebab semua zikir-zikir doa ni adalah daripada Rasulullah SAW. Sebab tu saya tulis buku khas tu, 66 zikir dan doa. Supaya apa? Supaya membantu kita untuk berzikir pada Allah dalam semua keadaan. Jangan lepas. Biasa kita yang doa yang paling kita selalu baca dan tak pernah lupa, doa makan je. Doa pakai baju tak baca. Doa keluar masuk rumah jarang baca kan. Doa ni wajib baca ni. Kalau betul kita nak cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, cantiknya doa. Ya Allah, aku mohon pada Engkau supaya dapat cinta Engkau. Yang kedua, aku mohon kepada Engkau supaya dapat cinta kepada semua yang orang Engkau cinta. Siapa manusia yang paling Allah cinta? Nabi. Kena cinta Nabi. Kalau cinta Allah tak cinta Nabi, palsu cinta tu. Siapa lagi yang Allah cinta? Ulama. Kita kena cinta ulama. Siapa lagi? Para sahabat. Kita kena cinta para sahabat. Siapa lagi? Orang miskin. Dalam doa tu ada, Allahumma inni as'aluka hubba masakin. Aku mohon pada Engkau ya Allah supaya aku cinta pada orang miskin. Berapa ramai yang mendakwa cinta Allah dan Rasul? Malaysia berselawat tapi tak pernah cari orang miskin. Maknanya dia tak cinta. Bila tak cinta pada orang miskin, sebenarnya dia tak cinta pada Allah. Kenapa? Sebab cinta pada Allah mesti cinta apa yang Allah cinta. Antara yang Allah cinta ialah orang miskin. Sebab tu banyak sangat ayat Al-Quran Allah suruh pergi santuni orang miskin. Bahkan Allah mencela orang yang tak bagi makan orang miskin. Yang kelima, yang saya orang mencintai sesiapa saja yang Allah cinta. Seperti Rasulullah, para Nabi, para sahabat, ulama dan orang miskin. Termasuk anak yatim. Termasuk anak yatim. Ini yang keenam. Kena ada waktu berkhalwat dengan Allah, khususnya di 1/3 malam. Tahu khalwat kan? Khalwat ni mana? Bersendirian. Kadang-kadang kita zikir ramai-ramai, solat Jumaat ramai-ramai. Tapi waktu khas kita sorang-sorang dengan Allah tak ada. Kena ada. Khususnya ketika 1/3 malam. Kenapa 1/3 malam? Sebab masa tu Allah turun. Dan Allah bertanya kan, siapa yang meminta sekarang aku nak bagi. Siapa yang berdoa aku akan makbulkan. Siapa minta ampun, aku akan ampunkan. Yang ketujuh, mencintai kerja-kerja dakwah yang mengajak manusia kenal Allah dan beribadat kepadanya. Yang ke-8, ghirah. Ghirah ni cemburu. Cemburu apabila melihat berlakunya perkara yang haram dan mencegahnya, kerana Allah benci kepada perkara yang haram. Dan cemburu ni mana kita bukan mana kita cemburu kepada orang kacau isteri kita, tapi cemburu bila orang tu buat benda haram, makna kita tak boleh tengok orang buat benda haram. Makna kita kalau boleh nak, jangan buat. Sebab tu lepas tu kita cegah. Kadang-kadang orang cemburu bila isteri dia keluar bekerja, cemburu. Itu cemburu membabi buta. Tapi bila isteri dia keluar buka aurat, dia cemburu. Dia tak boleh. Dia pastikan isteri dia keluar menutup aurat. Patuh perintah Allah. Yang ke-9, mengutamakan cinta Allah daripada cinta kepada nafsunya apabila dia berseorangan. Dia biasa kalau duduk depan ramai-ramai kita boleh kontrol kan. Kalau kita seorang-seorang tiba-tiba nampak perempuan, Allah kata apa? Tundukkan pandangan. Nafsu nak tengok. Allah kata apa? Jangan tengok. Masa tu kalau kita cinta pada Allah lebih daripada cinta nafsu, tunduk. Kita nak mengata orang ke, tengok orang tu pakaian macam warna-warni je, nak cakap je, Allah kata haram ni. Dalam masa
masa tu kita lawan sebab utamakan cinta Allah. InsyaAllah kita akan dapat cinta Allah. Yang ke-10, sentiasa beramal dengan sunnah Nabi dan berusaha untuk menyebarkan sunnah Nabi walaupun menghadapi cacian ataupun tentangan daripada orang ramai. Kadang-kadang sunnah Nabi simple je, apa dia menguat kan. Bila orang kita bagi hadiah pada orang, dia kata apa? Terima kasih. Kita cinta, nak utamakan cinta Allah dan cinta Rasul, kita kata apa? Sunnah Nabi anjurkan supaya kita kata jazakallahu khairan. Kita ambil masa untuk ajar dia tu. Mana itu cinta. Bila kita orang bagi makan pada kita, kita doa pada Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Dia kata tak pernah dengar. Kamu nak tak doa ni? Bagi buku pada dia. Mana cinta kita bukan setakat nak amal tapi nak sampaikan.